Assalamualaikum, selamat datang ke Darling TV Channel. Sebab itu macam biasa, sila like dan subscribe rancangan kita untuk mengikuti video-video seterusnya. Okey, tajuk hari ini interesting juga. Adakah kita ngam atau tidak ngam dengan partner kita? Wah, ya. Okey, macam mana kita nak tahu kita ngam dengan partner kita? First kita tengok sekiranya kita punya interest atau minat kita sama dengan dia sangat. Ngam lah tu ya. Dia minat badminton contohnya, kita pun sama, minat swimming contohnya kan. Minat membaca, banyak yang sama. Boleh katakan hampir 90% sama. Yang tak sama tu macam adalah satu sikit dua, macam dia ekstra suka tidur lebih macam tu ke. Kadang-kadang makanan pun hampir sama, makanan pun boleh, food yang digemari pun hampir sama. Semua sama lah. Susah nak cari ya, tapi tu kita dah boleh kategorikan satu perkara ngam. Tapi satu perkara je lah, kita ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat untuk menentukan dia ngam atau tidak ngam. Nanti kita beritahu benefit-benefit bersama dengan partner yang ngam ni. Ya. Okey, kedua, saya daripada makanan ngam, tadi hobi. Kedua, kita tengok dia mudah tersenyum bila kita bercakap. Dia rasa macam happy. Walaupun kadang-kadang kita cakap perkara bodoh ataupun perkara yang tak logik ataupun perkara yang macam kalau orang lain tu macam nyampah je kan, boring je kan. Dia tak pernah boring. So dia senyum aja. Orang begini macam contohnya kita tak kira lah dia suami kita ataupun bakal jadi suami kita ke kan, ataupun isteri kita ke bakal jadi isteri kita. Kita tengok kan, kita cakap dia tengok aje kita dan tersenyum aja. Dia macam happy je, apa yang kita kata tu semua menarik minat dia. Lepas tu kita pun sama. Yang masalahnya bila dia bercakap kita pula tengah-tengah. Seronoknya dia cakap. Macam ada benda interest tu, macam ada current, ada magnet. Jadi kita pun akan jadi macam rasa macam tak bosan tak ada kebosanan sebab kita ada rasa yang sama, perasaan yang sama ya. Dia bercerita, kita tengok seronok. Okey. Lepas tu dia ketiga pula, dia tak pernah membangkang kita. Ketiga, bila kita mengutarakan apa-apa cadangan, dia tak membangkang kita. Dia tak reject. Dia mendengar. Dan sentiasa juga hampir 80%, 90% dia mengiyakan, dia accept. Walaupun kadang cadangan tu macam tak berapa masuk akal. Tapi dia boleh terima. Bagus cadangan tu. Okey juga tu. Tak dia kata, alah, takkan jadinya lah. Alah, tak boleh proceed benda tu. Alah, bosan lah. Alah, nak rasa tak jadi semua. Tak biasa macam tu kan. Kalau cakap gitulah, nak ngam macam mana? Berkelahi, bergaduh. Kita pun cakap, apa ni? Asal usul je you reject. Kadang kata, okey juga. Dia mesti cakap okey je sebelum, walaupun benda tu kadang-kadang tak menjadi. Tapi yang penting bila kita bercakap, kita nak orang dengar dan accept, menyokong kita, support kita. Kalau reject tak boleh pakai lah ni, layu, tak betul lah cadangan tak suruh, takkan menjadi, habis lah kita down. Jadi tak ngam lah. Tapi kalau dia kata okey, dan begitu juga kita pula, apa cadangan dia? Okey. Boleh. Rasanya betul, boleh juga. Kita sama mengiyakannya. Walaupun kita tahulah kadang-kadang kita rasa macam boleh ke ni, tapi tak kisahlah, janji di senang hati. Itu baru nampak kita macam faham. Dia nak disokong, nak disupport. Jadi kita macam nampak ngam lah. Seronok, barulah seronok kan. Okey. Keempat, bidang dia tu, bidang dia hampir sama macam bidang kita. Contoh, kita ni mungkin lah, macam
saya contoh, saya konsultan, saya mungkin berjumpa dengan cikgu, dia partner saya mungkin guru juga atau konsultan juga, contohnya tu. Ataupun dia bimbang bidang lain tapi dia mengajar juga, jadi macam tu, lecturer ke, tak kisahlah. Janji dia macam hampir sama. Kalau bidang tu hampir sama, lagi dahsyat lah kalau kita jumpa macam tu kan. Jadi dia nampak ngam bidang. Ada gitu, ada orang ni dia lawyer, lepas tu di bidang sama juga macam lawyer, hampir sama. Dia mesti bidang tu tak berlari daripada bidang apa yang kita ambil. Jadi macam dia begitu dekat lah kan? Jadi senang berbincang lah kalau bidang tu sama kan, senang berbincang. Jadi itulah nampak kriteria tu match, ngam. Okey, kelima, biasanya orang yang berjumpa dengan orang yang ngam ni, dia tak banyak sifat negatif. Maknanya dia pun tidak ada sifat negatif, dan partner yang dia jumpa tu pun tak ada sifat negatif. Maknanya dia, kalau dia berlapang dada, dia okey, menerima seadanya. Dia partner also menerima seadanya, dan dia tidak sombong. Selalunya orang yang ngam ni adalah orang yang sama-sama membuat kebaikan. Dia punya prinsip untuk ke arah kebaikan, very positif. Bukan sama-sama kaki kelab clubbing contoh, sama-sama tak suka semayang, tak suka solat contohnya. Dia mesti very positif. Dia bidang yang benda-benda yang dia nak buat tu semua ke arah kebaikan, nak menolong, suka tolong orang, contohnya. Suka bersedekah, sama juga. Dia pun suka bersedekah, berlapang dada lah, orang yang berlapang dada, membuat kebaikan, tak sombong, peramah, PR bagus. Baru dia jumpa dengan match dengan dia punya partner yang ngam tadi. Kalau sombong seorang okey, tak ngam lah kan. Sudah tentu seorang kata seorang ni kedekut, seorang lagi nak baik pemurah, memanglah kan. Tapi yang Allah akan jumpa kan, orang yang ngam ni lah, mereka bersifat-sifat ke arah kebaikan, positif. Kira ahli-ahli syurga tu. InsyaAllah. Yang kita tahu yang betul tu, yang mana kita tahu ya. Jadi benda yang baik ni kita akan jumpa dengan perkara yang baik, iaitu kita dapat partner yang baik, yang sama orang kata nasihat menasihati. Kadang ada kesilapan, kita manusia biasa akan tidak lari dari kesilapan, dan kita tentu akan kalau ada yang silap, kita beri nasihat. Tapi kebanyakan, hampir 90% perkara yang dilakukan berdua adalah sama. Dia suka makan sesama, katakanlah seorang tu dia pun boleh masak, sesama masak contohnya, sesama buat kerja. Jadi dia blend together, sangat blend. Siapa cakap ngam tu tak ada masalah? Mesti ada masalah, datang daripada anak-anak kan, datang daripada keluarga sebelah isteri atau sebelah suami, mesti ada, atau dari karak-karakan. Jadi masalah tak tentu ada, tapi dia boleh settle lah. InsyaAllah dia berfikiran terbuka dulu, boleh lah yang kita boleh settle ni, tak masalah, mungkin kecil-kecil je kan, jadi macam tu kan. Jadi kedua-dua dapat persefahaman, dapat mencari jalan. Hidup di dunia ni memang janganlah cakap kita ni dah ngam takkan ada pas problem je. Mesti ada pasang surut, biasalah kalau bergaduh tu, bermasam muka. Sebenarnya ngam, tapi ada masa-masa ada juga sesi kita pergaduhan tu ataupun salah faham tu pasti ada, tapi tak teruklah. Sebab persefahaman tu dia cepat boleh pulih. Yang ni dah, sebab dia ngam, dia boleh faham. Tapi pada awalnya mungkin mereka akan berasa ada sensitivity tadi lah, tapi dia boleh memaafkan dengan segera. Dan partner juga, jika berlaku kesalahan atau kesilapan daripada partner seorang lagi, dia boleh memaafkan dengan segera. Itulah faktor-faktornya jumpa dengan orang ngam ni, dan sangat susah ya, jarang, tapi ada. InsyaAllah 1,000,000 kot. Okey, apakah keseronokan atau kebaikan atau benefit-benefit? Banyaklah benefit dia jumpa orang ngam kan. Di mana kita hidup tu lebih macam banyak makna lah. Tak adalah rasa macam
kita ada seseorang yang memang serupa dengan kita, macam sama, dan tentu kita sentiasa mesti hidup tu tersenyum, dia tersengih. Sebab dua-dua positif kan. Tapi lah, kemudian kalau masalah problem tu senang diselesaikan, dapat muafakat yang terbaik atau benefit-benefit dia. Yang ketiga, mereka tak sukalah mendapat kawan sebab tengok partner dua-dua couple ni sangat orang yang positif dan kita tak suka juga kalau kita dapat jiran yang kaki gaduh ke, atau kawan baik yang kaki gaduh dengan partner dia, gaduh muka baling periuk semua kan. Mati. Jadi dia sukalah kan dengar, best lah couple tu bagus, couple tu romantik, harmoni. Jadi kita jadi satu idola kepada orang lain juga untuk memanfaatkan dia punya cara keharmonian rumah tangga tu. Siapa yang tak jumpa yang ngam ni, dia kena belajar untuk match kan, untuk jadi ngam. Maknanya kalau suami tu suka perkara tu, kita kena suka. Dia suka golf, kita kena put the interest walaupun kita tak minat golf. Dia suka berenang, kita tak suka berenang, tapi dalamnya kita kena belajar berenang untuk sama-sama minat. Dia lain. Kalau tak sama tu, dia punya effort tu kena kuat sikit lah. Kena put the effort, kena letakkan keupayaan tu lebih. Kena kena belajar teruk sikit. Okey, setakat ini saja channel di Darling. Sehingga bertemu kembali, semoga anda mendapat manfaat daripada apa yang saya ceritakan tadi. Sehingga jumpa lagi, jangan lupa subscribe dan like.